Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wal rasulin. Allahumma ghnina bihalalin haramin wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witri ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sha Allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sha Allah la yasrifu suwa Allah. Bismillah ma sha Allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sha Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif fa antuhim ala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita sementara menunggu isyak daripada Sungai Tangkas. Untuk malam ni saya tujukan pada surau Kampung Pacitan, insya-Allah. Surau Kampung Pacitan. Ya, mohon share. Tapi yang ada kita share surau Kampung Pacitan, insya-Allah. Sama-sama kita share, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surau Kampung Pacitan, Podiksen Negeri Sembilan. Sepatutnya mula kuliah tapi kita buat PKPB, insya-Allah. Mohon share. Okey, insya-Allah. Kita teruskan kita dengan bacaan nota My Quran Time. Sepatutnya kita baca di Kampung Pacitan, Surau Pacitan. Dah belilah kitab tapi tak boleh pergi sana, insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan dapat kita bersama di sana, insya-Allah. Kita baca ayat yang last kali, iaitu ayat 93. Kaum Yahudi yang ingkar dengan janji yang dibuat. Ayat 93 Al-Baqarah. Kaum Yahudi yang ingkar dengan janji yang dibuat dengan Allah Ta'ala. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khuzuma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bih imanukum in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 93, maksudnya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, yakni seraya berfirman, berpegang teguhlah dengan apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi kami tidak mentaati. Dan resapkanlah ke dalam hati mereka itu, yakni kecintaan menyembah patung, anak sapi, kerana kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Ini cerita kaum Bani Israel yang amat degil, baru diselamatkan daripada telan laut. Nampak Allah bagi tunjuk live terus, bukan live streaming, live terus depan mata.
kehebatan Allah Ta'ala, tapi masih lagi kedegilan yang amat sangat, kesombongan yang amat sangat ditunjukkan kepada Allah Ta'ala, masih lagi hebat Yahudi atau Bani Israel. Kupasan ayat tersebut, ayat 93. Pada ayat ini Allah SWT memperincikan kesalahan, perlanggaran janji, kesombongan dan berpalingnya orang-orang Yahudi daripada Allah, sehingga dia mengangkat gunung Tursina untuk ditimpakan kepada mereka, sehinggalah mereka mahu menerima perjanjian itu. Tapi mereka tetap juga berdegil dan melanggar perjanjian tersebut. Mereka mengatakan sami'na wa aswayna, kami dengar dan kami tidak taati. Itu hebatnya kaum Yahudi, ya. Dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala dia boleh jawab macam tu. Kerana apa mereka ingkar? Mereka ingkar dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu Ta'ala kerana hati mereka penuh sudah dipenuhi dengan perasaan sayang terhadap patung anak lembu itu, patung emas, ya. Sewaktu Nabi Musa meninggalkan mereka sementara 40 hari, ya, ditinggalkannya, dia dah terikut dengan patung, ya, Samiri, ya. Kemudian Allah SWT memerintahkan Rasulnya agar mencela anggapan bodoh mereka itu, iaitu keimanan yang mereka miliki sebagai penyebab mereka membunuh para nabi, menyembah patung dan penderhaka dengan Allah Subhanahu Taala. Ni nampak hebatnya Yahudi, ya, dah ditunjukkan Allah Taala, dibagi lagi nikmat, tapi masih lagi terus degil dan yang paling hebat durhaka dengan Allah Subhanahu Taala. Apa mesej di dalam ayat ini untuk kita ialah kita dengar Al-Quran betul-betul, kita baca dan kita berusaha beramalkan sesungguh-sungguhnya. Ni mesej untuk kita. Kita baca Quran bukan baca je, ya. Kita dengar betul-betul, kemudian kita baca, kita usaha amalkannya, maksudnya fahamkan. Jangan kita baca kita tak faham, itu yang tak sampai mesej, ya. Baca dan fahamkan, kemudian kita amalkan, ya. Mengamal ni yang payah. Baca boleh, fahamkan boleh, nak beramal tu belum tahu. Jika kita tidak menjaga hati kita betul-betul, pasti dalam hati ada rasa dengki dan rasa tidak puas hati. Lalu kita mungkin jadi orang yang membuatkan kerosakan atau durhaka. Keimanan yang benar-benar hanya akan menyuruh kepada perbuatan yang baik. Bila tak ada bab faham, tak ada bab amal, hilang. Itu yang melonjakkan kita pada bab hati yang degil, hati yang busuk, hati yang ada dengan hasad, hati yang tak puas hati. Itu perangai orang yang tak faham dengan Al-Quran. Sebab tu kita kena, bila Quran ni mengajar hati kita, mendidik hati kita sebagai hati yang bersih. Baca Quran salah satunya membersihkan hati kita. Jangan kita mempermain-mainkan Nabi SAW yang telah banyak berkorban untuk kita selama 23 tahun. Amalkan sunnah baginda dengan sebaik-baiknya. Ni dah diberitahu, ya. Jangan kita main-mainkan Rasulullah SAW. Pantang kita kalau Nabi dihina, kalau Nabi dihina, dipermain-mainkan. Itu sepatutnya sebagai umat Islam yang sebati, ya, sebati ataupun celupan daripada Allah Subhanahu Taala. Celup ibad Islam yang sebenar-benarnya. Dia tak boleh ditegur, tak boleh sentuh bab Rasulullah SAW. Sentuh macam mana? Memang Nabi tak ada, tapi tak boleh dimain-mainkan, tak boleh dipertikaikan. Ada sekarang orang lukis kartun, orang buat filem, tak boleh kita biarkan. Jangan kita orang permainkan Rasulullah SAW. Resolusi ayat tersebut menafaatkan hidayah yang diberi dan jangan mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala hanya sangat kerana sifat dengki. Bab Israel ni, Bani Israel, dengki dia amat sangat pasal apa? Nabi yang bukan kaum mereka, Nabi yang bukan keturunan Bani Israel. Mereka dah biasa dengan Bani Israel, ada diturunkan, diutuskan dengan
Nabi dan Rasul. Tapi bila Nabi yang terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad SAW timbul daripada bukan orang ataupun Bani Israel, itu yang sakit sangat hati dia, dan hasad dengki dia terlalu hebat. Elakkan keimanan batil dan atau palsu. Bab yang palsu dah tahu dah, patung tu memang tak tahu nak buat apa, disembah juga. Ni sebab tu jangan main-main buat patung, patung kecil, patung besar. Kadang-kadang orang Islam simpan patung, nak jadikan contoh, nak jadikan azimat, nak jadikan macam-macam untuk bukan sembah, dia tak sembah, jadi macam idola ataupun jadi ikon. Letak kat kereta, letak kat exhaust kereta, letak kat lori, letak kat macam-macam. Patung diraikan terlampau hebat. Tu kemungkinan boleh berlaku bab syirik. Tu. Gunakan kesungguhan dan kekuatan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat Islam, mesej untuk kita bila ada ayat ni sebenarnya dipesan ataupun diperintahkan kita supaya bersungguh-sungguh dengan kekuatan yang ada untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan baru, bab sedekah. Sedekah maksudnya membenarkan disebut, membenarkan. Sayyidina Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq kerana Siddiq ni beliau sentiasa membenarkan. Tu perkataan dia As-Siddiq, bukan sahaja di dalam hati tetapi dijelaskan melalui perkataan dan juga perbuatan. Tu antara perkataan di dalam ayat 93. Kita terus masuk ayat 94, 96, ceritakan tamaknya kaum Yahudi terhadap kehidupan. Tu nak ingatkan kita juga, kaum Yahudi, kita macam mana tak bab kehidupan? Ada tak sifat ataupun perangai yang sama dengan Yahudi? Ayat 97-98 menceritakan sikap kaum Yahudi terhadap Jibril, Mikail dan para rasul. Lagi hebat, level tinggi dia, nak menghebatkan diri dengan Jibril, Mikail. Ayat 99 hingga 101, kaum Yahudi ingkar terhadap Al-Quran dan melanggar perjanjian. Ni perangai. Tengok tadabbur ringkas ayat 94 hingga 91 masih berkisah tentang perilaku buruk Bani Israel. Mereka mendakwa hanya mereka saja yang akan masuk ke dalam syurga. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menguji kebenaran dakwaan tersebut dengan ujian yang sebenarnya, iaitu mencintai untuk mati ke jalannya. Tengok ayat pertama, bahagian pertama 94 ayat 94 ayat Baqarah, surah Baqarah, amaran Allah SWT kepada Bani Israel. InsyaAllah ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nisa'i min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Maksudnya Al-Baqarah 94, sedia katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khususnya untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Diceritakan ayat 94 ni, maksud dia, katakanlah wahai Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khususnya untuk kamu, untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Kupasan ayat ni. Secara keseluruhan ayat ini adalah amaran daripada Allah SWT untuk disampaikan kepada Bani Israel dan untuk orang-orang yang mempunyai akidah yang sama dengan mereka. Ini bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Israel saja, untuk kita semua. Apa maksudnya? Jika benar syurga negeri akhirat di sisi Allah itu hanya istimewa dan khusus untuk kamu, tidak ada yang dapat masuk selain kamu, maka berharaplah kematian agar kamu dapat lekas masuk ke dalam syurga, sehingga kamu boleh bebas beristirahat daripada penat kehidupan dunia dan susahnya mencari penghidupan.
Jika kamu tidak berharap, maka jelaslah kebohongan kamu dan telah tetap kekufuranmu, dan kamu termasuk penghuni neraka. Syurga ni bukan untuk kita saja. Syurga ni untuk semua. Syaratnya taat Allah, taat Rasul, ikut kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ni diceritakan. Apa yang kita pelajari dengan ayat ni, salah satu perkataan yang penting adalah di hujung ayat 94, in kuntum shadiqin, jika betul kamu orang-orang yang benar. Maka jadilah kita orang yang bercakap benar, seperti mana apabila malaikat mempersoalkan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat berkenaan nama-nama objek tersebut. Malaikat tidak mengetahuinya, lalu berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain daripada apa yang kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat Al-Baqarah 32. Ini kebenaran hebat macam mana malaikat, tapi dia tak sampai tahap manusia. Tanya objek tak dapat. Kesalahan takat tu je ilmu. Kita ni jangan terasa hebat bila ada ilmu sikit, jangan terasa hebat. Mengaku level kita takat tu saja. Daripada Abdullah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke syurga. Sesungguhnya jika seorang yang sentiasa berlaku jujur sehingga ia akan dicatatkan sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan menghantar kepada kejahatan. Sesungguhnya kejahatan itu akan mengiringi ke neraka. Dan sesungguhnya jika seorang selalu berdusta, sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Riwayat Bukhari. Ni contoh orang yang selalu cakap benar, dia akan dipimpin, akan dipimpin kepada bab kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing atau menuntun, dipimpin ke dalam syurga. Jika seorang sentiasa berlaku jujur hingga akhirnya dicatat ia sebagai orang yang jujur, catatan hujung dia. Tu. Sekiranya dia bab kedustaan selalu menghantar kepada bab kejahatan, selalu bab dusta, bohong, tipu, muslihat dan macam-macam, dia dipimpin akan kepada kejahatan. Sesungguhnya kejahatan itu akan mengiringi ke neraka. Bukan giring pula. Yang buat jahat tu digiring. Digiring apa? Diheret ke neraka. Berbeza yang ke syurga. Syurga dipimpin. Dipimpin. Ada kenderaan membawa ke dalam syurga. Sesungguhnya jika seorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat sebagai seorang pendusta. Hujung. Ada template. Endorse sebagai penipu, pendusta, pembohong. Itu sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat daripada Bukhari. Ayat 95, Bani Israel yang tidak menginginkan kematian. Hebatnya. Pasal apa? Dia rasa dia hebat, tak hendak pada bab kematian. Kita baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Subhanallahul azim. Tetapi mereka tidak menginginkan kematian. Mereka tidak menginginkan kematian itu sama sekali kerana dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Bimbang daripada bab mati. Pasal apa? Mati nak bawa bab dosa. Dia tahu dia banyak buat dosa. Itu yang orang yang berdosa ni bimbang kepada bab mati. Pasal apa? Dia banyak bersalah dengan, bukan dengan orang biasa, dengan bukan orang, bukan dengan makhluk, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk lain cerita. Itu kena renung kita. Dosa yang hebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok kupasan ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala
Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa orang-orang Yahudi tidak akan mengharap kematian selamanya kerana banyaknya dosa serta kesalahan yang dilakukan. Disebabkan dosa yang dilakukan itulah mereka dimasukkan ke dalam neraka, ya, ke dalam api neraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu tentang mereka. Bahkan juga pengingkaran mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW. Seandainya mereka menginginkan kematian pada saat Rasulullah SAW mengajak berdakwah mereka, nescaya tidak akan ada di muka bumi ini seorang pun daripada kaum Yahudi, melainkan semuanya akan mati. Nampak ya? Perangai Yahudi, dia tahu dia banyak buat salah, dia tahu dia banyak buat kesilapan, dia tahu dia maksiat dengan Allah Ta'ala. Itu yang dia tak sanggup bab kematian. Ni kena renung kita. Sama juga dengan kita juga. Kalau kita banyak dosa, itu yang bimbang. Tapi umat Islam hebat. Pasal umat Islam dah diberi peluang. Hebat macam mana dosa, hebat macam mana silap kita, maksiat macam mana pun, tetap Allah bagi taubat. Allah terima taubat. Bukan Allah terima, Allah menunggu taubat kita. Sebab tu jangan berhenti bab zikir, bab doa. Antara yang diceritakan dan saya catatkan daripada Tuan Guru Datuk Kamus, sekiranya Allah izinkan kita, Allah lepaskan lidah kita untuk berdoa, maksudnya dapatlah tu. Doa tu dah dapat. Kiranya Allah lepaskan. Kalau Allah tak lepaskan, Allah tak izinkan kita berdoa, lidah tu tak bergerak. Maksudnya kita bergerak lidah tu, maksudnya Allah izinkan kita berdoa, Allah lepaskan lidah. Maksudnya dapat, kata ulama, dapat. Cuma masa dan tempat saja kita tak tahu. Mungkin di dunia, mungkin di akhirat. Itu sebab tu Allah tak tunjukkan. Kenapa tak makbul? Sebab Allah pernah tunjukkan pada, tak ingat, ulama cerita, ditunjukkan kenapa tidak makbul. Katanya, kalau kita tengok sebab kenapa tak makbul, kita pun setuju. Kita pun setuju. Pasal tu tak makbul. Kita berdoa nak kepada Allah Ta'ala untuk kaya raya, nak jadi kaya. Akhirnya tak dapat. Pasal apa? Kalau kita tengok, mesti kita setuju juga. Pasal apa tak makbul? Bimbang. Jika kaya cepat, kita lupa diri, lupa Allah, lupa Rasulullah, lupa rumah Allah, lupa kitab Allah Ta'ala. Contohnya ni. Balik pada kita tadi, ni. Seandainya orang-orang Yahudi itu menginginkan kematian, nescaya mereka disambar kematian. Maksudnya orang Yahudi ini tak nak bab kematian, bimbang dengan kesilapan. Sebab tu kita sebagai umat Islam cari jalan dengan bab taubat. Ayat 96, sifat kaum Yahudi yang tamak dengan dunia. Tengok kita ada tak? Kita pun sama. Cuba renung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajidannahum akhrasan nas ala hayawatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahrihim minal azabi an yu'ammara wallahu basirum bima ya'malun. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad akan mendapati mereka, yakni orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan, yakni kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang musyrik. Masing-masing daripada mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu tidak akan menjauhkan mereka daripada azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Al-Baqarah ayat 96. Ya. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya, didapati bahawa Yahudi adalah manusia yang paling tamak.
Ini dalil daripada Al-Baqarah ayat 96. Kupasan ayat tersebut. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa kaum Yahudi adalah golongan yang paling tamak terhadap kehidupan duniawi. Ini sebenarnya. Bahkan melebihi orang musyrik yang berharap dapat hidup bersama selama 1000 tahun. Bukan nak kaya raya, nak hidup 1000 tahun. Orang musyrik Mekah dan Madinah, kalau mereka berperang, mereka sangat berani untuk mati kerana kelak nama mereka akan diabadikan sebagai pejuang. Berbeza dengan orang Yahudi, Bani Israel, mereka memang takut untuk mati, seperti mana Abdullah bin Ubay yang lari daripada medan perang Uhud. Contoh Yahudi lari daripada perang. Orang Madinah, orang Mekah, orang Madinah memang berani mati. Pasal nama mereka tahu kelebihan bab mati dengan berperang. Persoalan bagaimanakah Yahudi itu akan mengharapkan kematian sedangkan mereka sangat tamak terhadap kehidupan dunia. Tambahan pula mereka sememangnya tahu tentang balasan Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka di akhirat kelak. Dia tahu dah balasannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang Yahudi dan menegaskan dalam firman-Nya, Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hebatnya perangai ni diorang, Allah Maha mengetahui. Sebab tu hebat kita di dunia memang orang tak nampak, tapi hebat perangai kita Allah saja yang nampak. Itu yang recorded. Mesejnya untuk ayat ni kepada kita ialah kebenaran Al-Quran yang telah menceritakan mengenai ketamakan orang Yahudi untuk hidup di dunia lebih lama lagi. Ni dalil memang perangai dia. Sampailah ni pun perangai Yahudi macam tu juga. Kehidupan dunia ini itu rendah lagi tercela. Ingatkan dunia ni sementara saja. Kehidupan dunia itu rendah lagi tercela. Umur yang diberi gunakan untuk ibadah. Mesej kepada kita, umur yang diberi gunakanlah untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesej ayat ini. Pertama, kebenaran Quran menceritakan Bani Israel, perangai yang tak senonoh, perangai biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perangai Yahudi. Nak hidup, tamak orang Yahudi untuk hidup dunia dengan lebih lama lagi. Yang kedua, kehidupan dunia ni rendah lagi tercelanya. Hati-hati bab dunia. Akan jadi hina kita pasal jadi hamba dunia. Dan yang ketiga, peringatan untuk kita ialah umur yang diberi gunakan untuk ibadah dan dekatkan diri kepada Allah SWT. Bila ada umur, kita gunakan sepenuh-penuhnya umur kita. Bukan untuk dunia saja. Dunia pun kita cari, tapi bab akhirat. Tujuannya untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 poin tadi. Satu perkara yang ingin ditekankan adalah kita kena sentiasa ingat kepada kematian, supaya nanti kita menjadi orang yang lebih bersemangat untuk mengumpulkan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Masuk isyak. Sikit lagi. Ayat 97. Tadi diingatkan kita kena buat yang terbaik. Pasal apa? Kita akan masuk dalam alam satu lagi, alam kematian. Jadi ayat tu mengingatkan kita untuk mengumpulkan sebanyak mungkin, sebanyak mana yang mungkin untuk kita beribadah. Masuk terus ayat yang ke-97. Orang Yahudi memusuhi Jibril. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, sadaqallahu azim, katakanlah Muhammad,
Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahawa dialah yang telah menurunkan Al-Quran di dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 97. Kupasan ayat ni, Allah memerintahkan Rasulnya untuk membantah kata-kata orang Yahudi. Apa kata Yahudi? Kalau seandainya malaikat yang datang kepadamu itu Mikail, tentu kami beriman kepadamu. Akan tapi datangnya menurunkan adalah Jibril, kami tidak mahu beriman kerana Jibril adalah musuh kami dan dia datang membawa azab. Yahudi punya kerja, ya? Boleh tuduh Jibril membawa azab. Dalam dengan firman-Nya, kul man kana aduwan li Jibril, katakanlah barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, maksudnya mereka yang musuhi Jibril, maka matilah mereka dengan kebencian dan kedengkian itu. Ini kerana malaikat Jibril adalah malaikat yang menurunkan wahyu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati Rasulullah SAW. Ni level hebat orang Yahudi sampai nak bermusuh dengan Jibril. Sambung ayat 98, Allah SWT musuh bagi orang kafir. Man kana, auzubillahi minasyaitonirrajim, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh orang-orang kafir. Tu, ya, Allah musuh orang-orang kafir. Maksudnya apa? Kupasan ayatnya, Allah SWT menjelaskan barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya dan Jibril serta Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir yang menolak kebenaran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Siapa tolak malaikat Jibril, malaikat Mikail ataupun malaikat-malaikat lainnya ataupun rasul-rasulnya, sama juga dia memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kufur, yang kafir. Ni dibagi amaran. Ayat ni sebelum ni kita telah diberitahu bahawa golongan Yahudi bermusuh dengan Jibril. Dalam ayat ini juga Allah menjawab bahawa siapa yang bermusuh dengan malaikatnya, iaitu malaikat Allah Ta'ala, sebenarnya dia menjadikan Allah sebagai musuh. Allah itu. Kita sepatutnya bersyukur, tapi dia kufur dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan kafir di sini bermakna sesiapa yang marahkan walaupun satu sahaja malaikat Allah, maka orang itu sudah menjadi kafir, dan sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala bermusuh dengan orang kafir. Dengan ayat ini ataupun dalam ayat ini sebelum ini, mereka mengatakan mereka beriman, tetapi Allah SWT ingin memberitahu di dalam ayat ini bahawa mereka bukan saja tidak beriman, tetapi Allah SWT sudah menjadikan mereka sebagai musuhnya. Alangkah beratnya kesalahan dan kesilapan yang telah mereka lakukan. Sebab tu hati-hati, jangan sampai kita mengundang musuh dengan Allah Ta'ala. Walaupun kadang kita Islam, kadang-kadang perangai pun tak macam apa yang kita sepatutnya kita lakukan. Dia akhirnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Takat tukut malam ni, mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Yakinlah dengan Allah, yakinlah dengan malaikat Allah, yakinlah dengan Rasulullah, yakinlah pada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Allah, yakinlah pada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan kita baca, pastikan kita amal, pastikan kita faham apa yang kita baca dan amal. InsyaAllah
mana yang terbaik, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisharya minna wa hdina wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuq ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta tahassanna biz jabaru wa tasamna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ribuan terima kasih pada surau Kampung Pacitan di Kampung Sawah, Port Dickson Negeri Sembilan. Kita doa sama-sama mudah-mudahan Allah terus hilangkan wabak ini. Mohon pada Allah Ta'ala dijauhkan wabak tersebut di seluruh Negeri Sembilan dan semua tempat di Malaysia, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه